Selamat pagi kepada cikgu. Nama saya ialah Devlinda Ayau dari kumpulan 2. Ingin membentangkan hasil kerja kumpulan kami, iaitu sektor tenaga. Maksud sektor tenaga ialah isu sosio-saintifik. Isu sosiatif ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan implikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Beberapa isu sosiofisik berkaitan dengan alam sekitar ialah pemanasan global, pencemaran udara, penebangan hutan, pencemaran air, pembuangan sisa tidak terancang. Kesannya ialah perubahan iklim, kesan rumah hijau, kemarau, banyaknya kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan, dan kemudahan biodiversity. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Christine Marcus anak Hans dari kumpulan 2 ingin menerangkan tentang isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang, batu dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan api fosil akan habis. Pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global yang semakin kritikal. Kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Selamat pagi, saya Seprin Keling daripada kumpulan 2. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik. Ia mempunyai dua cara dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga. Contohnya ialah cara tenaga ini dijanakan atau dibekalkan. Dan yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Penggunaan juga disarankan supaya berjimat-cermat dalam penggunaan teknologi elektrik. Antaranya, penutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan menetapkan suhu penyaman udara iaitu 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius dan menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Hal ini akan dapat menjimatkan lagi penggunaan elektrik di rumah. Selamat pagi, saya Seprin Keling daripada kumpulan 2. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang sumber tenaga boleh diperbarui. Contoh sumber tenaga boleh diperbarui ialah sumber tenaga angin. Sumber tenaga angin merupakan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Yang kedua ialah sumber tenaga hidro. Sumber tenaga hidro merupakan sumber tenaga yang boleh diperbarui yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Nama saya Denis Ranti, anak tinggi. Hari ini saya nak menyambung tentang pemetangan Seprin Keling, yaitu sumber tenaga boleh diperbaharui. Selain daripada sumber tenaga hidro dan tenaga angin, sumber tenaga solar juga boleh merupakan antara sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi dibangunkan memandangkan Malaysia menerima cahaya matahari yang mencukupi sepanjang tahun. Sumber tenaga geotermal juga boleh menjadi tenaga alternatif yang sesuai menggantikan penggunaan bahan api fosil. Namun faktor geografi yang sesuai menyediakan utama sumber ini. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan 2.